So diorang decide untuk gunakan tengkorak asli untuk letakkan dekat dalam Pirates of Caribbean tu. Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke Amir's TV. Okay, memandangkan ramai daripada korang suka aku bercerita tentang Disney, so here's another one for you guys. Kali ni aku nak berceritakan tentang rahsia-rahsia Disney yang dekat Disneyland tu, yang Disney nak sembunyikan daripada orang ramai, daripada orang awam, supaya tak menjejaskan diorang punya bisnes. So, ini dia, kematian dalam Disneyland. Disneyland ni bukan benda-benda best je yang ada kat sana. Beberapa ketika dahulu, Disneyland ni pernah dihantui oleh perkara-perkara ngeri yang tak dapat dilupakan, macam kematian disebabkan permainan-permainan di situ gagal berfungsi. Perkara tu bukan saja membunuh pengunjung-pengunjung yang datang, ia juga turut membunuh pekerja-pekerja yang mengoperasikan permainan-permainan tersebut. Dekat Disneyland Florida saja, pada tahun 2006 tercatat 4 kematian dan 19 kes mangsa yang cedera parah. Kematian yang pertama dilaporkan di Disneyland pada tahun 1964. Ada seorang budak lelaki berumur 15 tahun yang bernama Mark Lynn Maple terjatuh daripada permainan bobsled yang macam permainan roller coaster yang dekat air tu, sebab dia tiba-tiba berdiri dan perkara tu membuatkan dia jatuh daripada permainan bobsled tu. Maksudnya apa? Maksudnya diorang tak titik beratkan safety, diorang tak ketatkan safety kat situ, mengakibatkan budak tu boleh berdiri dan terjatuh ketika bermain permainan tu. Dan pada tahun 1999 pula, ada seorang pengunjung terjatuh daripada kabel kar dengan ketinggian 12 meter tingginya. Welcome aboard, Islanders. You are on the Disney Skyliner at Disney's Caribbean Beach Resort. Disebabkan kes-kes kematian yang ngeri ni lah, Disney cuba nak sembunyikan daripada orang awam supaya bisnes diorang tak terjejas. Disneyland menjadi tempat perkuburan. Majoriti menganggap Disneyland ni tempat yang paling bahagia, seolah syurga dunia pada diorang, sampaikan ada yang nak duduk dan tinggal kat situ sampai bila-bila untuk selamanya. Dan yang paling teruk, ada yang tulis wasiat supaya selepas diorang mati, abu-abu mayat diorang ni ditabur di seluruh Disneyland. Kawasan paling popular ataupun hotspot bagi kes-kes penaburan abu ni iaitu dekat The Haunted Mansion dan Pirates of Caribbean. Bila kes ni dah berleluasa dan pihak Disneyland pun dah melarang perbuatan ni, tapi masih lagi ramai yang cuba untuk menabur abu mayat ahli keluarga ataupun rakan mereka dengan sembunyi-sembunyi. Dan disebabkan tu, pekerja-pekerja di kawasan tu diberikan latihan khas untuk membersihkan abu mayat yang ada di kawasan-kawasan hotspot tu. Employees say this is a favorite spot for guests to secretly spread the ashes of their loved ones. Discovery Island. There is such a corner of the world. Actually, it's an island in the middle of Bay Lake, transformed into a beautiful zoological garden. Discovery Island is a recreation of a tropical rainforest. Mungkin ramai yang tak tahu, dekat Florida, Disney pernah buka satu taman tema yang bernama Discovery Island pada tahun 1974. Tapi tak lama pun, pada tahun 1999, Discovery Island ditutup dan rumah kawasan ni ditutup disebabkan kononnya diorang tak dapat menampung keuangan dan kos pengurusan Discovery Island tu. So, apa yang pelik kan? Ada beberapa kumpulan cuba masuk Discovery Island ni selepas beberapa tahun Discovery Island ni tutup. So, apa yang diorang jumpa? Diorang jumpa Discovery Island ni dijadikan tempat sebagai makmal penyelidikan, dan kajian mendapati ada satu parasite yang memakan otak manusia di sekeliling kawasan tersebut. Today we're going to talk about the brain-eating amoeba. Its technical name is Naegleria fowleri and has a fatality rate of over 99%. So dari situ percaya Discovery Island bukanlah ditutup sebab masalah keuangan tu, tapi masalah parasite yang memakan otak tu. Disneyland guna tengkorak manusia sebenar. Pada tahun 1997, tengkorak manusia yang digunakan dalam tempat Pirates of Caribbean tu adalah tengkorak manusia yang sebenar dan diambil daripada Pusat Kesihatan UCLL Los Angeles. Disney decide untuk menggunakan tengkorak asli tu supaya tengkorak tu nampak real, sebab diorang pernah buat tengkorak palsu dan nampak macam mainan, macam tak real lah. So diorang decide untuk gunakan tengkorak asli untuk letakkan dekat dalam Pirates of Caribbean tu. Dan beberapa tahun lepas tu, teknologi dah makin maju, teknologi pembuatan tulang palsu dia dah makin maju. So barulah Disney decide untuk tukar tulang-tulang asli tu kepada tulang-tulang palsu. Korang bayangkan, orang-orang dulu masuk Disneyland ke tempat Pirates of Caribbean tu, tengkorak-tengkorak tu adalah tengkorak orang yang betul, tengkorak asli. Korang bayangkan macam mana? Psst, avast there. It be too late to alter course, matey. Ye come seek an adventure and solve the old pirates, eh?
Club 33 ataupun Club 33. Club 33 ni adalah sebuah kelab eksklusif Disney untuk orang tertentu je boleh join. Pada siapa yang nak join bukan mudah Dia makan masa bertahun lamanya untuk proses untuk masuk dalam Club 33 ni. Dan lagi satu, dia ada yuran. Nak tahu berapa? $40,000 dan termasuk $10,000 untuk yuran tahunan. Apa kelebihan dia kan? Ahli akan diberi layanan VIP di seluruh Disneyland dan akses tanpa had untuk main permainan yang ada dalam Disneyland. Dan lagi satu, tempat letak kenderaan khas lah. Kelab ni ditubuhkan asalnya untuk golongan-golongan elit saja, golongan bangsawan lah kiranya kan. Dan tapi sekarang ni dibuat kelab tersembunyi tapi khas eksklusif untuk peminat fanatik Disneyland. So itulah rahsia-rahsia Disneyland yang Disney cuba nak rahsia daripada orang awam, daripada orang ramai, tapi akhirnya tersebar juga. Sebab sekarang ni teknologi dah makin maju, kita nak cari apa, nak share apa, nak buka cerita kat mana-mana dekat social media je. Sebab rahsia-rahsia ni pekerja-pekerja Disneyland sendiri yang bongkarkan. So inilah rahsia-rahsia dia. So macam mana dengan topik kita kali ni? Korang suka tak? Korang kan suka aku bahas tentang Disney ni. Dekat TikTok aku pun ramai yang suruh aku bahaskan tentang rahsia-rahsia Disneyland ni. So ini dia untuk korang, khas untuk korang aku buat. Sebab korang memang minat aku cerita-cerita benda macam ni kan. So macam biasa, pada siapa yang baru datang, aku harap korang boleh consider tekan subscribe button, tekan like button. Dan pada yang dah subscribe, aku ucapkan thank you so much. Aku rasa dah tak ada benda nak aku nak cakap. Macam biasa, as always, I love you guys. See you in the next video. Bye!